Assalamualaikum, hai semua. Okey, hari ini kita akan pergi kepada topik yang baru, okey, iaitu bab 7 ketaksamaan. Okey, kalau sebelum ini dalam bab 6 kamu dah tahu persamaan linear. Okey, jadi untuk bab 7 pula kita sambung masih lagi sambung dalam linear. Okey, cuma kali ini ketaksamaan linear. Apa yang dimaksudkan dengan ketaksamaan linear? Okey, kalau sebelum ini kamu dah tahu, okey, contohnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Okey, kalau ada contoh 2 tambah 3 sama dengan 7. Betul ke itu? 2 tambah 3 sama dengan 7 ke? Tidak kan? Jadi kita menggunakan simbol ketaksamaan. Ya, begini simbol untuk ketaksamaan. Ya, dia ada sama dengan kemudian dipangkah. Itu dimaksudkan dengan ketaksamaan. Maksudnya jawapannya bukan 7. Ya. Okey, cuma dalam bab 7 ini kita lebih banyak menggunakan simbol yang mungkin kamu baru jumpa. Okey, simbol yang macam mulut tu. Ini macam ini. Apa yang dimaksudkan dengan simbol tu? Okey, jadi kita akan pergi dengan lebih lanjut, okey, tentang simbol-simbol itu, dan cikgu harap kamu boleh ingat dan boleh kenal simbol-simbol itu untuk kita teruskan dalam bab 7 ni. Okey? Baiklah, okey, cikgu nak kamu lihat pada garis nombor yang tertera ni. Okey, di sini negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, kalau kita tengok pada garis nombor, okey, kalau kita membandingkan nilai, okey, secara automatik kalau kita sebut banding, okey, mesti kita bandingkan nombor tu dia lebih besar atau lebih kecil kan. Okey, sebagai contoh lah kalau cikgu ambil, okey, ini ya, 5. Okey, 5 lebih besar. Okey, 5 lebih besar daripada 3. Okey, ataupun kita boleh ambil di sini negatif 2 lebih kecil, okey, daripada sifar. Okey, kalau sebelum ni kita menggunakan perkataan 5 lebih besar daripada 3, negatif 2 lebih kecil daripada 0. Okey, kita guna perkataan begitu. Okey, dan kita perlu tulis semuanya. Okey, tapi kali ini dalam ketaksamaan linear, okey, kita menggunakan simbol. Okey, kalau perkataan lebih besar daripada, okey, kita guna simbol 5. Okey, lebih besar dari 3. Okey, ini simbolnya. Okey, kalau lebih kecil pula negatif 2 lebih kecil daripada sifar. Okey, kita guna simbol mulut terbuka. Okey, kalau mulut terbuka di sebelah kanan bermakna kanan tu besar. Okey, jadi yang di sebelah ni yang mulut menganga tu itu kecil. Ya, okey, kalau yang simbol begini maknanya lebih kecil. Okey, macam mana cara untuk kamu nak ingat dia besar ataupun kecil? Ya, okey, kamu boleh nampak di sini. Okey, kalau mulut menganga macam ni. Okey, kalau mulutnya menganga, yang ini kita boleh buat simbolnya macam huruf B. Begini, bermakna ini adalah besar. Okey, ibarat seperti B. Okey, kalau yang ni pula kita buat garisan di sini macam huruf K. Okey, jadi kita kata ini huruf huruf K sebagai kecil. Jadi simbol tu kamu mesti ingat ya, kalau mulut menganga ke kanan maknanya ini besar, kalau mulutnya menganga di sini ke kanan ni bermakna itu kecil. Okey, kamu hanya tambah simbol je di depan tu. Biasanya kamu pelajar-pelajar akan keliru dengan simbol tu. Yang mana besar, yang mana kecil. Jadi tolong jangan keliru ya. Okey, dia punya simbol tu. Baiklah, dalam ketaksamaan linear, okey, kamu akan jumpa selain dua simbol yang cikgu tunjuk tadi, okey, kamu akan jumpa lagi simbol yang akan ada sama dengan di bawah tu. Okey, macam ini. Okey, kalau yang ini adalah simbol lebih besar. Okey, kalau kamu jumpa begini, ini simbol sama dengan. Okey, bermaksud ini maksudnya lebih besar. Okey, ini bermaksud simbolnya lebih besar dan sama dengan. Okey, ada garisan di bawah ni. Ini bermaksud sama dengan. Okey, satu lagi simbol begini. Ini lebih kecil. Okey, simbol begini lebih kecil. Okey, dan ada lagi garisan di bawah ni. Okey, bermaksud ini dan sama dengan.
Okey, sekarang kamu dah ada 4 simbol yang perlu kamu ingat. Tapi macam mana kamu nak guna simbol-simbol tu? Apa nombor yang merangkumi simbol-simbol tu? Okey, jadi kita tengok contoh yang akan cikgu tunjuk nanti, ya. Okey, untuk sekarang ni cikgu nak kamu kenal dulu simbol-simbol ini, macam mana kita nak guna dalam ketaksamaan linear tu, ya. Okey, kita tengok dulu contoh yang di sini. Okey, contohnya kalau di sini, okey, contoh yang pertama ni, okey, dia kata X lebih besar dari 1. Okey, X lebih besar dari 1. Okey, kalau tengok pada garis nombor, okey, ini dia 1. Okey, kalau dalam garis nombor kita nak wakilkan ketaksamaan ini, okey, kita perlu bulatkan dia. Okey, bulatkan di 1. Okey, kemudian dia kata lebih besar dari 1 bermakna kamu perlu tahu lebih besar dari 1 tu di mana? Okey, di kanan 1 ke di kiri 1? Okey, kalau dia kata lebih besar bermakna di kanan 1, di sepanjang sini. X lebih besar dari 1. Okey, bermakna nilai X yang mungkin bagi X tu ialah 2, okey, 3, 4, 5 dan seterusnya. Semualah 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi kita wakilkan dengan titik 3 ni, ya. Okey, bermakna ada lagi nombor di belakang tu. Okey. Kemudian contoh yang kedua, okey, jika X kecil daripada negatif 1. Okey, kita pergi pada garis nombor negatif 1. Okey, dan dia kata lebih kecil. Okey, bermakna kita pergi ke sebelah kiri negatif 1. Ini dia. Okey, jadi nombor yang mungkin bagi bagi X itu ialah negatif 2, negatif 3, negatif 4, okey, dan seterusnya. Okey, seterusnya tu bermaksud nombor, ada lagi lah nombor-nombornya. Okey, untuk contoh yang ketiga, okey, kali ni X besar dan sama dengan, nampak ada simbol sama dengan tu. Okey, X besar dan sama dengan negatif 4. Okey, di sini negatif 4. Okey, bermakna kita bulatkan, okey, dan kita hitamkan di situ. Ada beza tu. Okey, negatif 4 kita hitamkan. Okey, sebab apa? Sebab ada simbol sama dengan. Jadi dia kata lebih besar kan. Jadi kalau lebih besar kita pergi ke kanan. Dia lebih besar. Jadi ketaksamaannya, okey, nilai yang mungkin bagi ketaksamaan yang X tu, okey, adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1 dan seterusnya. Okey, bermaksud 0, 1, 2, 3 lah semua. Okey, kamu boleh nampak tak beza? Beza kalau dia tak ada sama dengan yang kalau ada sama dengan. Ya, cikgu ulang ya. Kalau dia tidak ada sama dengan, okey, bermaksud kamu terus ambil nombor yang di sebelahnya tu. Okey, 2, 3 dan seterusnya. Okey, tapi kalau ada sama dengan, simbol sama dengan macam contoh nombor 3 ni, negatif 4 ni dia mesti termasuk. Sebab itu ada bulat, kamu mesti bulat ni kamu tanda hitam dia. Kamu gelapkan dia. Maksud itu ada simbol sama dengan. Okey, boleh jelas ke? Ya. Okey, kemudian contoh nombor 4. Okey, X lebih kecil dan sama dengan 3. Okey, kita pergi pada nombor 3. Okey, di sini dia. Kita bulatkan dan hitamkan dia. Okey, kemudian dia kecil sama dengan, kita pergi ke kiri sebab kecil. Okey, jadi apa nombor yang mungkin bagi X? Okey, nombor yang mungkin bagi X ialah 3, 2, 1, 0 dan seterusnya. Begitu. Ya, jadi cikgu harap kamu boleh bezakan kalau ketaksamaan yang ada simbol sama dengan tu. Itu bezanya. Ya, dia mesti termasuk nombor tu. Okey, kalau dia tidak ada sama dengan, nombor tu tidak termasuk. Okey, boleh kan? Baiklah, untuk contoh yang seterusnya, okey, dia beri soalan, okey, kamu perlu tulis dalam bentuk ketaksamaan. Okey, sebagai contoh yang pertama ni, okey, contoh yang pertama, okey, ketaksamaan linear bagi rajah yang pertama ni. Okey, caranya kamu nampak nilai X ni. Okey, X ni dia berada di sebelah kiri 8.
Okey, kalau dia berada di sebelah kiri 8 bermakna nombor tu X tu adalah nilainya mesti kecil. Okey, jadi kita boleh wakilkan ketaksamaannya lebih kecil. Okey, X lebih kecil daripada 8. Begitu sahaja. Okey, kalau dia kata dia suruh tulis dalam perkataan. Okey, kamu perlu tulislah dalam perkataan X lebih kecil. Okey, begitu. Kalau dia suruh tulis dalam perkataan X lebih kecil daripada 8. Begitu. Ya. Okey, untuk contoh yang kedua, okey, kamu nampak di sini Y. Okey, Y-nya berada di sebelah kanan 12. Okey, di sebelah kanan 12. Bermakna nilai Y tu mesti besar. Okey, Y lebih besar daripada 12. Itu sahaja. Okey, kalau dia suruh tulis dalam perkataan, kamu tulis je lah. Okey, Y lebih besar daripada 12. Begitu. Okey, untuk contoh yang ketiga, okey, dia beri kamu ketaksamaannya. Okey, kamu perlu lukis dalam garis nombor. Okey, X lebih besar dari 4. Okey, bermakna kamu boleh buat nombor 4. Okey, kalau lebih besar bermakna ke kanan. Okey, jadi kita adakan 5, 6, 7. Okey, di sebelah sini, okey, kita ambil 3 je. Okey, begitu. Okey, sekarang dia kata X besar 4. Okey, bermakna kita bulatkan di 4. Okey, bulat tu mesti kosong. Okey, kita kosong saja, tak perlu dihitamkan. Okey, sebab dia hanya besar sahaja. Jadi kita tulis ke kanan. Kenapa dia ke kanan? Kerana X lebih besar daripada 4. Okey, jadi X besar 4. Begitu sahaja. Inilah dia garis nombor yang mewakilkan ketaksamaan tu. Okey, seterusnya contoh yang keempat. Okey, sekarang X lebih kecil dari 1. Okey, bermakna kita lukis 1. Okey, lebih kecil dia ke kiri. Jadi kita ambil nombor yang ke kiri lah. 0, -1, -2, -3. Okey, yang di sebelah 1 ni ada 2. Gitu. Okey, kemudian ketaksamaannya adalah lebih kecil dari 1. Okey, dari nombor 1 ni kita buat bulat dan hitamkan. Okey, kenapa dia hitam? Sebab ada simbol sama dengan begini. Ini. Okey, jadi dia ke kiri sebab dia kecil. Okey, oleh itu X lebih kecil atau sama dengan 1. Begitu. Okey, kamu nampak beza. Macam mana kita lukis dalam garis nombor. Okey, macam mana kita guna dia punya simbol ketaksamaan. Ya, cikgu harap kamu boleh faham yang ini. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada sifat-sifat ketaksamaan. Ya, okey, ketaksamaan linear pun mesti ada sifat-sifatnya. Ya, ada 2 sifatnya iaitu sifat akas dan juga sifat transitif. Okey, boleh tengok kepada contoh di sini. Okey, sifat akas dan sifat transitif. Dia macam mana? Okey, kalau sifat akas, okey, kalau kamu nampak di sini 10 kecil atau kurang daripada 24. Okey, jadi kalau sifat akas, okey, 24 ni kita tulis di depan. Okey, 24. Okey, simbol ni dia terbalik lah. Dia jadi begini sudah. Okey, maknanya 24 lebih besar daripada 10. Kamu hanya tulis terbalik sahaja. Okey, kalau contoh lain di sini katakan negatif 4 besar daripada negatif 13. Okey, sifat akasnya, okey, kita tulis negatif 13 ni di depan. Okey, kemudian simbol besar ditukar kepada kecil. Okey, negatif 4 ni di belakang. Kalau kamu tengok sifatnya tak berubah. Nombor tu dia masih sama, 24 besar daripada 10. Okey, lepas tu yang nombor 2 ni negatif 13 kecil daripada negatif 4. Okey, maksud ayat ketaksamaan tu dia tidak berubah. Okey, yang berubah cuma kedudukan sahaja. Okey, tapi simbol, maksud simbol tu masih sama walaupun dia terbalik tu. Okey. Okey, untuk sifat transitif, okey, sifat transitif tu dia ada begini. Dia ada 3 nombor begini. Okey. Jadi kita boleh terus gabung dia, maksudnya kita ambil terus negatif 5. Okey, kecil daripada 9.
Begitu sahaja. Okey, kita ambil yang hujung sama hujung. Okey, tapi simbol ketaksamaan tu tetap sama. Okey, iaitu lebih kecil. Negatif 5 lebih kecil daripada 9. Okey, kalau contohnya cikgu ada contoh yang kedua ni. Okey, 10 lebih besar dari 5 lebih besar daripada negatif 2. Okey, kalau kita ambil sifat transitifnya, kita ambil nombor yang hujung ni sahaja. Okey, iaitu 10. Okey, ketaksamaan simbolnya tetap sama, lebih besar daripada negatif 2. Itu sahaja. Itulah dia sifat akas dan juga sifat transitif. Okey. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada songsangan. Ya, songsangan bagi penambahan dan songsangan bagi pendaraban. Okey, songsangan ni kita lebih kepada simbol ketaksamaannya tu. Ya, simbol ketaksamaannya tu bila dia akibat operasi tambah, tolak, darab dan bahagi, macam mana pula? Okey, kamu tengok contoh yang cikgu tunjuk ni. Okey, kita ambil dulu penambahan. Okey, katakan kita ambil contoh yang sama sahaja iaitu 2 kecil daripada 6. Okey, katakanlah kita tambah dia. Okey, katakan kita tambah dengan 2. Okey, 2 tambah 2, kemudian 6 pun kita tambah 2. Jadi 2 tambah 2, 4. 6 tambah 2, 8. Okey, nampak 4 dan 8. 4 lebih kecil daripada 8. Okey, dia punya apa? Dia punya simbol tetap tidak berubah. Okey. Contoh yang kedua, katakan kalau kita ambil operasi tolak. Okey, katakan tolak 1, 6 pun tolak 1. Jadi 2 tolak 1 sama dengan 1. Okey, 6 tolak 1 sama dengan 5. Okey, 1 masih lagi lebih kecil dari 5. Okey. Okey, cikgu petakkan dia supaya kamu nampak simbolnya tidak berubah tu. Okey. Okey, katakan kalau cikgu contoh yang ketiga, cikgu tambahkan dengan nombor negatif. Okey, di sini pun tambah 6 tambah negatif 2. Okey, bila 2 tambah negatif 2, 2 tolak 2 sama dengan sifar. Okey, kemudian 6 tambah negatif 2, 6 tolak 2 dapat 4. Okey, nampak di sini simbolnya masih lagi tidak berubah. Okey, nombor 4, 2 lebih kecil dari 6. Okey, katakan cikgu tolak negatif. Okey, 6 pun cikgu tolak negatif 2. Okey, jadi bila 2 tolak negatif 2, okey, tolak jumpa tolak sama dengan tambah positif. Jadi 2 tambah 2, 4. 6 tambah negatif 2, tambah tolak jumpa tolak positif, tambah. Jadi 6 tambah 2 sama dengan 8. Okey, jadi masih lagi sama, 4 kurang daripada 8. Okey, cuba kamu nampak di sini. Okey, kalau songsangan bagi penambahan, okey, biarpun dia tambah nombor positif, okey, ataupun nombor negatif, okey, simbol ketaksamaan tu tetap tidak berubah. Okey, dia sama sahaja. Okey. Okey, baiklah kita pergi kepada songsangan bagi pendaraban. Okey, kita cuba dulu, okey, nombor itu kita darabkan dengan nombor positif. Okey, katakan cikgu darab dengan positif 2. Okey, 6 pun darab positif 2. Okey, jadi 2 darab 2, 4. 6 darab 2, 12. Okey, nampak? Nombor tu masih lagi kekal. 4 lebih kecil dari 12. Okey, kalau contoh yang kedua. Okey, 2 lebih kecil dari 6. Katakan bahagi 2. Okey, 6 pun bahagi 2. Okey, 2 bahagi 2 sama dengan 1. 6 bahagi 2 dapat 3. Okey, bermakna 1 kecil daripada 3. Okey, seterusnya contoh yang ketiga. Okey, 2 kecil daripada 6. Okey, katakan kali ini cikgu nak bahagi dengan negatif 2. Okey, 6 pun kita bahagi dengan negatif 2. Okey, bila 2 bahagi negatif 2, kita akan dapat negatif 1. Okey, 6 bahagi 2, kita akan dapat negatif 3.
Okey, sekarang negatif 1 dengan negatif 3 mana yang lebih besar? Okey, nombor yang dia makin hampir dengan kosong itu yang paling besar. Okey, jadi negatif 1 dia paling hampir dengan sifar. Okey, jadi bermakna negatif 1 ni lebih besar. Okey, sekarang contoh yang keempat. Katakan 2 lebih kecil dari 6. Okey, cikgu 2 darab dengan negatif lah. Okey, katakan negatif 2. Okey, darab dengan negatif 2. Okey, jadi 2 darab negatif 2 akan dapat negatif 4. Okey, 6 darab negatif 2 dapat negatif 12. Okey, sekarang siapa yang lebih besar? Negatif 4 dia makin hampir dengan sifar. Dia bermakna negatif 4 lebih besar. Okey, daripada contoh-contoh yang cikgu tunjukkan tadi ni, okey, kamu boleh nampak, okey, kalau songsangan bagi pendaraban, okey, kalau kita darab dengan negatif, kita darab negatif, okey, kita bahagi pun dengan negatif, okey, simbol akan berubah. Simbol ketaksamaan ni akan berubah. Jadi itulah sifat bagi ketaksamaan ni. Okey, bila kamu tambah, kamu tolak sama ada nombor positif atau nombor negatif, okey, simbol dia tidak berubah. Okey, begitu juga kalau kamu darab dan bahagi dengan nombor positif, okey, simbol dia tidak berubah. Okey, tapi jika kamu darab dan bahagi nombor yang negatif, okey, simbol tu dia akan berubah. Dari besar dia pergi kecil, kecil dia pergi besar, ya, begitu. Okey, kamu boleh fikir, kamu boleh tengok dia punya jawapan juga untuk kamu pastikan dia besar ataupun kecil, ya. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Ya, okey, kita pergi kepada dulu bina satu ketaksamaan linear bagi situasi yang diberikan. Okey, tengok pada contoh di sini. Okey, bina satu ketaksamaan linear bagi situasi yang berikut. Okey, sebagai contoh yang A. Okey, Pak Samad ialah seorang pembuat gasing di Kelantan. Okey, masa T hari yang diambil oleh Pak Samad untuk membuat gasing kurang daripada. Okey, sekarang dia punya keyword, okey, penunjuk yang dia bagi ialah kurang daripada. Okey, jadi kita boleh wakilkan dengan ketaksamaan. Okey, T kurang daripada. Okey, baiklah T. Okey, simbol kurang daripada begini saja, kecil. Kecil daripada, begitu. Okey, jadi 40 buah. Begitu sahaja. Sangat senang. Okey, kalau kamu boleh faham ayatnya, jadi kamu boleh tahu simbolnya tu yang mana satu kita nak guna. Okey, seterusnya yang B, dalam suatu pertandingan memancing, peserta dapat memenangi hadiah jika panjang L ikan yang ditangkap sekurang-kurangnya. Okey, sekarang ayatnya di situ adalah sekurang-kurangnya 32 cm. Okey, sekurang-kurangnya bermakna ikan tu dia boleh dapat nombor 32 jugalah, 32 cm, tapi yang 32 cm dan ke atas. Okey, jadi bermakna kita boleh katakan di sini besar atau sama dengan, besar dan sama dengan. Okey, 32. Begitu sahaja. Okey, kalau dalam ketaksamaan tak perlu tulis unit. Jadi kalau tak ada cm tu pun tak apa, ya. Okey, seterusnya yang ketiga, yang ke C. Okey, Puan Chen membuat sebiji kek yang berjisim tidak lebih. Di sini tidak lebih daripada 2 kg. Jisim X kg yang diterima oleh setiap jiran jika Puan Chen memotong kek itu kepada 10 keping secara sama rata. Okey. Dia kata kek tu 2 kg. Okey, kemudian dia memotong kek itu kepada 10 keping secara sama rata. Bermakna 2 kita bahagi dengan 10. 2/10. Okey, dan jisim dia X. Jadi apa simbol yang di tengah ni? Okey, dia punya keywordnya ialah tidak lebih daripada. Okey, tidak lebih daripada bermaksud kurang daripada dan sama dengan. Begitu. Okey, jadi
kamu boleh tengok dia punya keywordnya tidak lebih daripada ini dia punya simbol. Okey, apa keyword yang selalu dia guna dalam ayat? Ya, dia mesti perkataannya sekurang-kurangnya atau tidak kurang daripada, okey, dan juga minimum. Okey, cikgu ulang, sekurang-kurangnya dia guna perkataan sekurang-kurangnya, tidak kurang daripada, okey, dan juga minimum. Okey, selain daripada tu maknanya lebih kecil dan sama dengan lah, ya. Okey, seperti bab 6, okey, persamaan linear. Dalam ketaksamaan linear pun kamu perlu cari nilai. Okey, cari nilai huruf, cari nilai pemboleh ubah, okey, bagi ketaksamaan tu. Okey, sebagai contoh. Okey, contohnya X tolak 2 kurang daripada 6. Okey, begini. Okey, kamu perlu cari nilai X tu. Okey, jadi kita, kamu nak guna kaedah apa? Nak guna kaedah cuba jaya kah atau guna kaedah kesamaan, ya. Okey, kalau di sini X tolak 2, okey, kita nak hapuskan negatif 2 ni, jadi kita guna tambah 2. Okey, bermakna dia disifar automatik. Okey, yang di sebelah kiri pun kecil atau sama dengan 6. Okey, kemudian tambah 2. Ini dia kesamaan. Okey, kalau di kiri kamu tambah 2, kanan pun kamu tambah 2. Okey, jadi X kecil atau sama dengan 6 tambah 2 dapat 8. Itu sahaja. Okey, itulah jawapannya. Okey, seterusnya contoh yang ke B. Soalan begini, kamu nampak 7X. Okey, kita nak matikan 7 ni. Okey, kita nak hapuskan 7 ni. Bermaksud kamu perlu bahagi 7. Okey, jadi automatik yang di sebelah kanan pun 28 bahagi 7. Okey, dapatlah X besar atau sama dengan 4. Okey, begitu sahaja. Okey, kalau contoh yang seterusnya, okey, cikgu ambil contoh bahagi. Okey, negatif X per 3 kecil daripada 9. Okey, kita nak hapuskan, kita nak matikan 3 ni. Okey, jadi negatif X per 3 darab 3 kurang daripada 9 darab 3. Okey, dia ikut kiri darab 3, kanan pun darab 3. Jadi dapatlah negatif X kurang 9 kali 3, 21. Okey, tapi belum habis lagi. Belum lagi jawapannya sebab ada lagi simbol ini. Okey, bermakna kamu kena bahagi negatif 1. Jadi di sini pun negatif 1 bahagi. Okey, jadi ini akan dapat X. Jadi ini negatif 21. Okey, adakah X sekarang dia masih lagi kurang daripada? Tidak. Okey, dia sudah menjadi besar. Sekarang X ni dia positif kan? Okey, jadi dia besar lah. Jadi besar daripada negatif 21. Okey, jadi inilah jawapannya. Untuk yang ke D, kita akan hapuskan dulu 7. Bermakna 7 tolak 7. Okey, yang ini dia salin balik. Okey, kemudian 15. 15 tolak 7. Jadi 7 tolak 7 sifar. So tinggal X besar. Okay, 15 tolak 7 sama dengan 8. Okay, kemudian kita hapuskan negatif 4. Okay, ada negatif tu. Jangan lupa. Jadi di sini pun negatif 4. So yang ini bila kita matikan dapat X. Okay, 8 bahagi negatif 4 dapat negatif 2. Okay, kalau sebelum ini soalan tu simbolnya lebih besar. Okey, jadi bila kita sudah bahagi dengan negatif, okey, simbolnya ada jadi kecil, kurang daripada. So inilah jawapannya. Okey, jadi kita guna sudah sifat-sifat ketaksamaan tu dalam soalan ni. Okey. Baiklah, okey, seterusnya kita pergi kepada penyelesaian ketaksamaan linear serentak. Okey, dia masih lagi persamaan ketaksamaan bagi satu pemboleh ubah. Okey, cuma dia serentak. Okey, jadi macam mana kita nak cari jawapannya tu? Okey, cuba tengok contoh di sini. Okey, 2x tambah 5 kecil daripada 11. Okey, di sini kita perlu matikan dulu 5 ni. Okey, jadi 2x tambah 5, kita matikan 5, kita tolak 5. Okey, jadi kurang daripada 11. Okey, tolak 5.
Okey, jadi di sini 2x kurang. Okey, 5 ni mati sudah. Jadi 11 tolak 5 sama dengan 6. Okey, kemudian kita nak matikan 2 ni. Okey, kita perlu bahagi 2. Okey, jadi 6 pun bahagi 2. So, dapatlah x kurang daripada 3. Okey, itu sahaja. Okey, seterusnya persamaan yang kedua. Okey, ketaksamaan yang kedua. Okey, kita matikan dulu 10. So, 3x tolak 10. Okey, bila tolak 10, kita tambah 10. Okey, jadi kecil daripada 5 tambah 10. Okey, dia ikut kan? Dia ikut yang kiri tu. Okey, jadi tinggallah 3x kecil daripada 5 tambah 10, 5. Okey, seterusnya kita nak matikan 3. Okey, jadi kita perlu bahagi 3. Okey, jadi 15 pun bahagi. Dapatlah x kurang daripada 5. Okey, sekarang kalau kamu nampak di sini ada dua jawapan, x kurang dari 3 dan x kurang dari 5. Okey, jadi mana satu jawapannya? Okey, jadi perlu untuk kamu lukiskan garis nombor. Okey, contohnya ini. Okey, dia ada 3. Okey, dan juga ada 5. Ini. Okey, bermakna kamu perlu lukiskan ketaksamaan x kurang dari 3. Okey, kalau kurang dari 3 bermakna dari 3 ni kita bulatkan dia kosong lah. Bulat dia bulat yang kosong je, jangan hitamkan. Sebab dia tak ada sama dengan, ya. Okey, jadi kita ke kiri. Sebab apa dia ke kiri? Sebab dia kurang dari 3. Gitu. Okey, kemudian yang kedua ni x kurang dari 5 bermakna dari sini, dari 5 ni okey kita ke kiri. Kenapa dia ke kiri? Okey, kerana x kurang dari 5. Jadi mana satu kita nak pilih jawapannya? Okey. Jawapannya kamu cari yang mana garisannya ada 2. Macam ini. Jadi jawapannya antara yang di sini. Situ. Okey, oleh itu penyelesaiannya ialah okey, x kurang daripada 3. Inilah dia jawapan yang paling akhir. Okey, x kurang dari 3. Boleh? Boleh jelaskan? Okey, bermakna penyelesaian nilai x tu mungkin dia x kurang dari 3. Antara nombor-nombor di situlah. Okey, kalau dia terus naraikan, makna x sama dengan nilai yang mungkin bagi x ialah 2, 1, 0, -1 dan seterusnya. Gitu. Okey. Okey, cikgu akan tunjuk contoh yang kedua. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Okey, 2x tambah 3 lebih besar dari 0. Okey, kita tulis dulu soalan. Okey, sekarang soalan ini kita perlu matikan dulu positif 3 ni. Okey, jadi bermakna 2x tambah 3 tolak 3. Okey, jadi yang kanan pun kosong tolak 3. Okey, dia ikut saja. Okey, kemudian 2x okey besar dari kosong tolak negatif 3, negatif 3. Okey, seterusnya kita perlu matikan 2 ni, maknanya kita perlu bahagi. Okey, jadi yang kanan ni pun kita bahagi 2. So tinggallah x besar dari negatif 3 per 2. Maknanya, okey kita boleh tinggalkan begini ataupun teruslah kira. Okey, negatif 1/5. Okey, gitu. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua ni. Okey, 9x tolak 2 kurang atau sama dengan 12. Okey, kita perlu matikan dulu tolak 2 ni. Okey, maknanya kita perlu tambah dia. Okey, tolak 2 tambah 2. Jadi yang di sebelah kanan ni pun 16 tambah. Okey, kemudian 9x kurang atau sama dengan 16 tambah 2, 18. Okey, seterusnya kita matikan 9. Okey, jadi x kurang daripada 18 bahagi 9 sama dengan 2. Okey, jadi mana satu kita nak cari jawapannya. Okey, jadi jangan lupa kita buat garis nombor. Okey, dalam garis nombor tu ada 2. Okey, maknanya 2 di sini.
Okey, di kanan, kemudian negatif 1/5 di sini. Okey, seterusnya X lebih besar dari negatif 1/5 bermakna kita buat bulat. Okey, dan bulat tu dia ke kanan. Okey, sebab dia besar kan. Okey, jadi kita ke kanan. Okey, negatif. Okey, kemudian di sini pula X lebih kecil dari 2. Okey, X lebih kecil dari 2. Okey, bermakna kita bulatkan 2 di 2. Okey, tapi sebab dia ada simbol sama dengan, jadi kita perlu hitamkan dia. Kenapa hitam? Sebab ada sama dengan. Okey, kemudian dia kata kecil daripada. Kecil daripada bermakna kita perlu ke kiri dia. Begini. Jadi ini X lebih kecil atau sama dengan 2. Okey, jadi di mana? Di mana untuk jawapan bagi X tu? Okey, kita cari anak panah yang dia berdouble gini. Okey, bermakna dari sini okey sampai 2 ni. Ini dia. Okey, inilah kawasan yang ada jawapan bagi nilai X. Okey, jadi kita tulis jawapannya. Okey, X. Okey, X bermakna X lebih kecil atau sama dengan 2. Okey, ataupun X lebih besar dari negatif 1/5. Inilah dia jawapan. Maknanya kita gabung jawapan yang ini 1/5 ni, negatif 1/5 ni dan juga 2. So dia dapat begini. Okey, cikgu harap kamu boleh faham dan boleh jelas dengan bab ketaksamaan ini. Okey. Okey, dengan berakhirnya contoh tu, okey, maknanya kita habis sudah bab 7 ni. Okey, cuma dalam bab 7 ni kamu perlu faham konsep ketaksamaan. Okey, termasuklah dia punya penggunaan simbol. Okey, kamu mesti faham maksud empat-empat simbol tu. Okey, kalau kamu dah jelas yang itu, maknanya kamu boleh faham konsepnya. Okey, seterusnya kita menggunakan pengetahuan dalam persamaan linear, okey, terutama dalam mencari nilai X tu. Jadi kalau kamu boleh faham konsep yang itu, jadi mudahlah untuk kamu mencari ketaksamaan bagi pemboleh ubah, ya. Okey, cikgu harap kamu boleh ikut, boleh faham. Okey, dan kalau ada soalan jangan lupa, jangan malu untuk bertanya dengan cikgu. Okey, bila-bila masa sahaja. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam bab yang akan datang, ya. Okey, bye.